Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari tu kita dah belajar pasal cukai pendapatan dengan overall pasal cukai lah. Ada apa jenis cukai semua tu kan. So, now saya nak masuk, hari ni saya nak masuk sikit je, iaitu saya nak terang pasal PCB, iaitu potongan cukai bulanan. And satu lagi saya nak tunjukkan perbezaan di antara cukai tu yang bersama ataupun kita buat asing-asing. Maksudnya cukai kita boleh bayar sama-sama antara suami isteri ataupun kita boleh bayar asing-asing. So mana yang lagi bagus untuk kita buat. Jadi jom sebelum start, ini adalah yang hari itulah yang kita nak kira cukai, kita kena tengok table ni. Jadi saya nak buat satu soalan dulu untuk revision. So, jom kita tengok soalan ni. Soalan ni cakap Puan Aisyah mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 61593. So, ini adalah pendapatan tahunan. Jadi, kita baca lagi pada tahun 2020. Jumlah pelepasan cukai yang dituntut olehnya adalah sebanyak 14,320. So, ni pelepasan cukai. Ni saya revision je Dia telah membayar zakat sebanyak 700. Allah, ni 700 yang ni lah. And then pada tahun tersebut, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aisyah. So hari tu kita dah belajar iaitu untuk cukai yang perlu dibayar. Kita ada 3 step. So saya harap you guys ingat lagi, iaitu first kita kena kira pendapatan bercukai. Saya guna dia punya singkatan je and then tolak dengan pelepasan, tolak dengan ni bukan pendapatan bercukai. And then second step dia adalah ni first step, second step dia kita akan kira cukai pendapatan. And then yang ketiga kita akan tengok rebat. So ini adalah 3 step lah untuk dapat cukai yang perlu dibayar. Jadi dekat sini dia punya pendapatan tahunan. So first step nak kira pendapatan bercukai adalah pendapatan tahunan 61,593 tolak dengan pelepasan cukai iaitu 14,320 and then tolak pengecualian cukai. Tapi kat sini tak ada pengecualian cukai. Jadi kita tolak pelepasan cukai sahaja. Jadi dekat sini kita akan dapat pendapatan bercukai. Hai, wassalam, hai Yogan. And then dekat sini kita akan dapat. So Yogan yang ni yang last week, kalau you nak try. Lepas ni kita akan belajar tambahan lagi. Alright. So 61593 tolak 14320. Ini yang revision untuk last week. So dapat kat sini 47273. And then dari sini kita masuk second step iaitu nak kira cukai pendapatan. So cukai pendapatan ni saya akan ambil dari jadual. So saya tengok 47273 dekat mana 47273. So 47273 dekat yang ni, di antara 35,000 hinggalah 50,000. Jadi saya copy ni sebab senang sikit kita nak kira nanti. Saya copy yang ni dulu. Okey. So copy. Saya letak dekat sini. Untuk mudah nak kira. So kat sini jadi untuk pendapatan bercukai dia. Pendapatan bercukai pula. Cukai pendapatan dia adalah bersamaan 35,000 yang pertama. Oh, good job. You dah try. Okay. So check So 35,000 yang pertama and then balance adalah ni yang pertama. Saya kira asing-asing tau, kalau you nak kira terus pun betul. So 47273 ni saya tolak dengan 35,000. So ini adalah 12,273 yang seterusnya. So kalau tambah kedua-dua ni balik akan dapat 47273 ni lah. So untuk 35,000 yang pertama kita akan bayar dekat sini, dia dah tulis 600. So saya tulis 600. And then untuk 12,000 yang seterusnya, yang ni saya akan bayar sebanyak 8%. So saya just darab 12,273 darab dengan 8/100 which is 8%. So saya akan dapat dekat sini
981.84. Jadi jumlah untuk cukai pendapatan adalah saya tambah kedua-dua ni. Yang ni dengan yang ni. So kena tambah 35,000 yang pertama dengan 12,000 yang seterusnya ni. Saya tambah kedua-dua, saya akan dapat 1581.84. So settle untuk yang step yang kedua. Alright. And then step yang ketiga adalah kita nak kira rebat. So untuk rebat, kita ada dua situasi, iaitu situasi yang pertama adalah zakat, iaitu dia ada kat sini. And then situasi yang kedua, kalau pendapatan bercukai ni bawah 35,000. Tapi kita tengok kat sini ni atas 35,000. Jadi dia tak dapatlah untuk rebat bagi pendapatan bercukai ni. So dia dapat untuk zakat. So kita ambil yang tadi kita dah dapat 1581.84 tolak dengan 700. Sebab 700 ni rebat lah. So rebat dia saya tulis kat sini, rebat 700. Sekejap So dapat kat sini yang perlu bayar. Yang perlu bayar, cukai yang perlu bayar lah, iaitu bersamaan 1581.84 tolak 700. So dapatlah jawapan kat sini RM881.84. Okey, cuba cek kat mana yang tak faham ataupun stuck, boleh tanya. Alhamdulillah, good job ya kan. Alright. Okay, so ini adalah untuk soalan ni dan saya next. Iaitu ni jadual, of course saya akan sentiasa ada sebab kita akan rujuk yang ni. And then next, saya akan terang pasal potongan cukai bulanan. So, potongan cukai bulanan ni, dia punya singkatan PCB. Apa benda potongan cukai bulanan ni? Okay. Kalau yang kita kira, yang cukai-cukai ni, yang kita dapat ni kan. So, kita hanya akan tahu ni. Contoh, kalau saya nak bayar cukai tahun 2020. Contoh saya nak bayar cukai tahun 2020. Saya akan bayar pada tahun 2021. Bayar tahun 2021. Sebab dia akan kira keseluruhan tahun and then baru bayar tahun 2021. Okay, so tu konsep dia. Jadi untuk potongan cukai bulanan ni, kita potong bulan-bulan pada tahun 2020 ni. Okay, so kita potong bulan-bulan tapi kita tak tahu lagi kita nak bayar berapa tahun depan tu, nak kena bayar berapa cukai sebenarnya tahun 2020 ni. So dia macam kita tak tahu sama ada kita akan bayar terlebih ataupun terkurang. Itu konsep dia. Okay, so untuk PCB ni saya letak dekat sini contoh kalau bulan-bulan dia potong 100. So contoh kat sini. So contoh gaji dia 2,500. Dia potong bulan-bulan 100. 100 setiap bulan So bulan Januari dia potong 100, Februari dia potong 100, Mac dia potong 100 sampailah seterusnya potongan ni. So sampai Disember lah RM100. Jadi bila kita darab 100 ni, darab dengan 12, dia dah bayar cukai tu siap-siap, dia bayar sikit-sikit, RM1,200. Jadi ini yang kita panggil potongan cukai bulanan. Dia bayar sikit-sikit duit tu untuk bayar cukai. Dia potong dari dia punya gaji. And then, bila kira tahun 2021 ni, contohlah 2021 ni, macam tadi. So, contohlah dia kena bayar RM881. Saya tulis RM881 je. So, ni cukai yang kena bayar. Jadi, yang dia kena bayar banyak ni je, 881. Yang dia bayar dah, dia bayar bulan-bulan potong gaji dia tu, 1,200. So, dari sini, dia dah bayar terlebih sebab dia dah lebih daripada 881. Jadi, apa akan jadi? Bila dia bayar lebih, LHDN, iaitu orang yang kutip cukai pendapatan ni lah, akan bagi balik balance yang terlebih ni. So, berapa yang dia bayar balik saya akan cek, iaitu 1,200 tolak dengan 881. So, akan dapat 319. Jadi, LHDN akan bagi balik duit ni dekat dia dalam dia punya account lah. So, dengan kata lain, LHDN akan bagi balik lah. Beri kembali wang. Kepada account. Okay, ni ayat yang senang nak faham lah.
Okey. So katakanlah saya padam pula ni. Padam. Lepas tu saya akan tukar nilai ni 881 ni. Saya letak dia kena bayar RM2,500. Contoh. So RM2,500 ni kita akan tolak juga dengan 1,200. Tapi dia punya cukai kena bayar 2,500. Dia baru bayar 1,200 yang potong bulanan tu. Jadi dia kena tambah yang tak cukup tu. So ini kalau tak cukup. So kat sini kita tolak dulu 2,500. Tolak dengan 1,200. So kita akan dapat 1,300. Jadi yang tak cukup sebanyak 1,300 ni dia akan tambah, iaitu ni contoh saya cakap A. So A akan membuat bayaran tambahan sebanyak RM1,300. Macam tu. Okey, saya harap faham pasal potongan cukai bulanan ni. Dia just tambah lagi satu step. So instead of just kira kita stop kat sini, kita akan kira lagi satu step, iaitu kira potongan cukai bulanan. And then kita compare yang mana satu lagi tinggi. Kalau cukai lagi tinggi, kita kena tambah lagi bayaran yang tak cukup tu. Kalau cukai tu lagi rendah dari yang kita duk bayar bulanan, kita akan dapat balik lah, refund balik duit kita. Okey? So itu adalah konsep untuk potongan cukai bulanan. Jadi untuk fahamkan, kita buat soalan. So kat sini dia cakap pendapatan bercukai. So pendapatan bercukai Puan Siu adalah sebanyak 75,311. So kita dah tak payah buat first step lah, dia dah bagi pendapatan bercukai. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak 300. Maksudnya PCB dia, potongan cukai bulanan dia adalah sebanyak RM300. Ini baru untuk 1 bulan. Jadi saya nak tahu untuk 12 bulan, iaitu setahun. Saya darab lah siap-siap. 300 darab 12. So dia dah bayar RM3,600 untuk dia punya cukai. Alright. So baca lagi. Untuk potongan cukai bulanan. Namun, jumlah PCB tidak mencukupi. Okey, ni dia dah, soalan ni baik sikit lah. Dia dah cakap PCB tu tak cukup untuk membayar cukai pendapatannya. Berapakah bayaran baki cukai pendapatan yang perlu dibuat kepada LHDN? Maksudnya dia nak tahu berapa banyak lagi kita nak tambah untuk cukupkan bayaran cukai itulah. So first kita kena kira cukai dululah macam biasa. Which is pendapatan bercukai dah ada. So kita nak kira cukai pendapatan. So cukai pendapatan kena tengok dari jadual. So 75,311. So 75,311 adalah yang dekat sini. Jadi saya copy dulu. Macam tu. And then saya bawa ke sana, sini. Jadi untuk yang first, iaitu cukai pendapatan 70,000 yang pertama. 70,000 yang pertama. Dengan berapa yang seterusnya, saya ambil 75,311 ni, tolak dengan 70,000. So dapatlah balance dia 5,311 yang seterusnya. Jadi untuk 70,000 yang pertama, dia dah bagi fix, iaitu 4,600. And then untuk 5,311 yang seterusnya, kena bayar 21%. So 5,311 darab 21%. So yang ni kita akan dapat 1115.31. Jadi total untuk kedua-dua ni adalah 4600 tambah dengan 1115.31. Jadi akan dapat 5715.31. And then kita tengok ada zakat tak?
tak ada zakat, and then okay, memang Puan Siu kan, so tak ada zakat. Lepas tu pendapatan bercukai dia pula adalah atas 35,000, so memang tak ada rebat lah. Jadi dari sini saya akan compare, iaitu PCB dia adalah 3,600, cukai dia adalah 5715.31. Jadi berapa banyak lagi tak cukup, saya tolak lah, iaitu perlu bayar 5715.31 tolak 3,600. So dapat kat sini 2115.31. So dia kena bayar 2115.31 ni baru cukup dia punya nak bayar cukai 5715.31. Okay.